yang diutuhkan oleh Abu Bakar kepada Alak saat itu, suruh pergi tolong dan bantu bagi Jarud. Kerana di Bahrain sana kumpulan Bahrain dan orang-orang Bahrain saat itu, semua mereka tu jatuh murtad, yakni jatuh agama. Lagi pula mereka saat itu tidak mau kepada agama Islam, yakni mereka saat itu kembali kepada agama asal, yakni agama kufur. Apabila mereka saat itu kembali kepada agama kufur, maka ketika itulah Abu Bakar hantarkan alat suruh gina untuk menyerangi akan mereka dan pula serang mereka. Tengok. Fajtama'al musyrikuna ilal hatami, maka berimpung oleh kafir musyrikin. Kafir musyrikun saat ni ilal hatami pergi pada Hatam. Hatam itu orang panggil satu orang gapo dia yang adalah dia tu daripada anak Dabi'ah daripada Bakrin ibn Wa'il. Lagi pula berimpung kepada dia tu oleh kafir musyrikin dan murtadin. Maka orang yang membantu akan Hatam tu daripada kafir musyrikin dan murtadin. Lepas tu berimpung kepada dia sani oleh kafir musyrikin sebagai kumpulan yang amat besar untuk melawani dan menentangi orang Islam. Wajtama'al muslimuna ilal ala, dan pula berimpung oleh orang-orang Islam sani kepada Ala. Ala sani itu yang diwakilikan oleh Abu Bakar. Wa khandaqa kullun ala nafsih, dan telah menggali parit oleh tiap-tiap daripada orang Islam. Dah gali parit ala nafsihi, di atas dirinya. Orang Islam gali parit cara dia, folek numpu gali parit cara dia dah. Lepas dah tu wa kanu yatarawahunal kitala, dan adalah mereka itu saat itu ada yatarawahuna al-qital, buat persiapan mereka itu buat persiapan al-qital akan serengi. Gali parit, lepas pada gali parit maka cedera mereka itu buat persiapan untuk nak perang. Untuk nak perang di antara orang Islam dengan orang kafir, maka buat persiapan. Di antara orang kafir dengan orang Islam. Apabila sudah buat persiapan, gali paritkan masing-masing, fa iza amsau. Apabila mereka tu seragi mari tuana, wa kanu, dan adalah mereka itu yatarawahunal qital. Kita bahasa lagi ni tak apa, yatarawahu, apabila bertabur mereka itu al-qital akan peperangi, apa lagi mari gapo itu ini di antara mereka, fa iza amsau, perang di antara orang Islam dengan orang kafir saat itu yang dibawakan oleh siapa dia, oleh Al-Hatam, dan orang Islam yang dibawakan oleh siapa dia, yakni oleh Allah. Perang bertabur di antara serengi di antara dua kumpulan ini. Apa tu? Fa iza amsau, apabila berpetai-petai mereka itu, yakni al-muslimuna wal musyrikun, petai-petai. Lepas pada perang berhenti tu. Perang siap, lepas tu berhenti. Lepas pada berhenti, perang pula. Yang dulu perang lah tu. Dah perang. Lepas tu perang serai. Berhenti, lek numpang berhenti, lek ni pun berhenti, istirahat. Yakni, kemudian apabila berhenti dan pula maka mereka itu dah istirahat daripada perang. Apabila waktu petang saat ni, raja'a, kembali kullun oleh tiap-tiap ay minal muslimin wal musyrikin klik ila khandaqihi, kepada parit yang digalikan oleh mereka. Lepas daripada perang bawa waktu petang berhenti perang. Orang Islam pun kembali kepada gapo? Kepada tempatnya, pada khemahnya, kepada parit-parit yang digalinya, dan pula orang kafir pun kembali kepada parit-parit yang digalinya. Hatta iza kanat lailatun, hingga setara mana mari kita pulang klik kepada mereka, klik kepada parit-parit mereka masing-masing. Hatta iza kanat lailatun, tengok molek, jangan dengar. Nera suruh lari lagi. Hatta iza kanat lailatun, hingga apabila adalah satu malam. Apabila perang waktu pagi tengah hari, bila waktu petang saat itu, mereka saat itu lepas pada bertabur berkelai kabut di dalam perangi dan serangi, mereka pun klik rehat masing-masing pergi kepada parit mereka masing-masing. Bodok satu malam saat itu, sami'al muslimuna, telah mendengarlah oleh orang-orang Islam, fiha, padanya pada lailatin,
Telah dengarlah oleh orang Islam itu pada waktu malam, pada waktu istirahat mereka itu, klik pada pagi mereka itu, pada kontak mereka, kepada khemah mereka, kepada orang panggil apa, kepada kem-kem mereka masing-masing. Pada malam tu orang panggil tak jah mana. Dah orang Islam duk belah lekning, orang kafir duk lekning. Lebih kurang kita kata sekilo, duk jauh pergi mari tu. Orang panggil senggir dulu, pergi pasal tu. Pergi dengan kuda, dengan uta. Maka nak pergi esok, ya pergi dua orang tu. Halik Islam atas orang, kafir atas orang. Pia nak pergi dua ni. Dia tak pergi kali go halo. Cuba kita tengoklah cerita-cerita. Nah, dia tak pergi tu masuk pak grup-grup dah. Dia hantar wakil Islam seorang. Lepas tu metak hal ini seorang. Ataupun ketua ini seorang. Pergi nak pergi ni. Tu baik. Pergi, pai. Hak mana kalah. Kalau kafir kalah, heret kafir masuk. Lepas tu baru serai. Tu orang panggil pergi yang dulu. Lepas tu duduk pada satu malam tu bunyi suara weh. Sami al-muslimuna fiha. Dengan suara daudha. Suara hingga banget. Dengar suara hingga. Dengar suara orang panggil jadi berkelai kabut. Suara hingga banget. Apa suara weh? Woi. Macam. Orang sia dia mabuk kan. Macam-macam jadi. Sebab tu ya orang-orang daripada Islam ni, dia nak buat perhimpunan ada tak boleh. Dia buat mabuk Depa bila mabuk, dia nak bergocoh, dia nak bertaki, dia nak bertikai, dia nak bertumuk. Lepas tu kan selerak tabak dalam majlis tu. Orang Islam sebab apa? Kalau majlis ratus ribu, majlis juta pun orang Islam dia tak ada berkabung. Sebab apa? Sebab orang Islam dia mabuk tak ada. Sebab mabuk tak ada, dia tak jadi bertabur, tak jadi selerak tabak, tak jadi hingga bangga. Jadi pada waktu malam saat itu, puak-puak Islam dengar sebelah balik orang kafir musyrikin yang dibawa oleh Al-Hatam, bunyi suara berkelai kabut, suara hingga bangga, suara selerak terabak. Suara woi selerak tabak. Kok mana weh masalahnya? Orang Islam yang dipimpinkan oleh Allah apa dia? Bunyi suara berkelai kabut, suara berhingga bangga, suara yang derah fi askaril musyrikin, pada kem bagi orang-orang kafir musyrikin. Bunyi suara hingga bangga weh. Suara riuh hendah weh. Daripada mana? Yakni daripada kem ataupun tempat-tempat khemah bagi askar, bagi al-musyrikin. Apabila dengar suara lagu tu saat ni tu, fa arsalal ala'u, maka mengutuh dan melatihlah oleh Allah. Allah pun latih. Sebab Allah ni satu ketua daripada orang Islam yang dipimpinkan akan dia, akan kem Islam, akan tentera Islam, metak bagi Islam ketika ni ialah Allah yang diwakili akan dia oleh Abu Bakar. Abu Bakar utuh dia. Kemudian Allah pun hantarkan. Siapa dia? Man yasta'limu. Orang yang menutupi mengetahui. Orang yang risik-risik. Al-khabara. Akan berita gapo helik sana duk riuh hendah no, gapo lik sana duk hingga mangan no, gapo lik sana kontak ataupun kem bagi kafir musyrikin duk bunyi gapo semalam riuh hendah, bunyi gapo hingga mangan. Maka Allah hantarkan orang risikkan berita. Teman yastaklimu, mereka yang menuntut nak mengetahui akan berita orang mana, yakni orang yang duk carikan berita-berita gapo semalam, yakni mata gelak lah. Kecek mudah bahasa Arabnya dia panggil mukhabarat ataupun panggil al-jasus. Apa jasus? Yakni mata gelap bagi orang Islam yang dilatihkan oleh Allah supaya cari berita gapo malah hadap bunyi riuh. Deh. Kemudian apabila mengutuh oleh Allah man yastaklimu al-khabara faja'a bi annahum, maka datanglah maka datanglah ia al-khabar. Maka datang khabar, datang berita apabila sebelah balik Islam yang diwakil oleh Allah hantarkan satu mata gelap pergi cari girisik berita tu gapo dia, maka datang berita, dapat berita. Dapat berita tana bi annahum, dengan bahawasa mereka itu al-musyrikinat. Tengok weh yang negara belakang tu. Dengan bahasa mereka itu al-musyrikin sukara, mereka itu mabuk, mereka itu duk mabuk pening. Masa dia lah orang kafir ya pening, mabuk masa dia lah orang pasang dia. Makan arak sepuangan syai dengan sepuangan teh. Minum arak tak boleh, tak sedap dah. Kena pening bahasa-bahasa. Pak arak tu bahasa dia lah, dia pening. Patut arak dia banyak macam pula, ada wai tak wai runlah ni dia panggil wai wak dengan angun dah.
Kalau arak dulu dia panggil tuak masai. Kalau rumah kita ni tuak masai. Tuak lama-lama, lepas tu demo taruh, lepas tu dia jadi masai. Lepas tu demo tebal, demo boleh bekas, maka dia nak buai. Kemakai ketika tu dia pening. Kalau dulu pak cak ngam kita tempat orang panggil puluk ko ataupun tempat main ni, golek ke ada masalah royak kulit. Lepas tu ada royak kulit, lek belakang tu ada tikai wak, lepas tikai wak tu minyak arak. Kan? Lah ni gambar ni payah kita boleh tengok, malaikat kita nak kita tengok kapung-kapung dah agak lagi. Kalau lah ni kalau belah lek jabak tu sebelah balik lambak tu dah lagi. Kalau lek ni belah balik teradeh ni. Lek teradeh tapi teradeh kurang dah lah ni. Tapi belaga ye dak ada lagi. Dulu tikai wah gawa tikai wak goya kulit. Mai judi, belaga ye. Lah ni duk tanya orang kawasan kok tupak, kawasan kok teradeh tu. Tak ada dah royak kulit lah ni ada kodam mai judi dah lagi. Dulu sekolah dia. Mu kata apa dia ni? Berapa lah? 10 lah. Ni kata sebelah. Ni kata 13. Kena tak biar. Bayar. Kalau kena tu, 13. Ni kena bayar kau atau 13 tu. Dia panggil judi wah dia. Judi sekolah wah dia. Biasa dengar tak? Hamu dia ni mu kata apa ulah ni? Kau kata 15 weh. Demo ya? 10. Demo 7. Pakat kata gimana? Pakat cung duit. Apa kau 50 kau asal 50 kau. Kata kena, boleh dia kau dia habis. Dia panggil judi sekolah wah dia. Dah patut kena mabuk pening bahasa-bahasa kafir musyrikin wahai pening. Supaya Rusia wahai pening wahai mabuk. Tak kira ngawak tak ngawak pening mantap. Dah. Lepas tu jadi dapat berita dapat masalah khabar dengan puasa kata mereka tu mabuk, mereka itu pening. Fabayyatahumul muslimuna syarra bayatin. Maka menyerah akan mereka itu. Apabila orang Islam dengan berita, hatta akan mata gelap lagi. Risik-risik kata mereka duduk mabuk, mereka tu duduk pening. Deh. Apabila mereka tu duduk pening saat itu, lepas pada tu serahkan mereka itu. Dan menghujum akan mereka itu. Dan menterpa akan mereka itu al-muslimun oleh orang Islam. Menyerangi dan menterpa syarra bayatin. Sebagai sejahat-jahat serengi pada waktu malam tu. Tu serai lah. Kau kata fok ni mabuk ni pening. Kontak Islam pun keng Islam pada tentera Islam yang dibawakan oleh Allah. Serai lalu dah. Apabila serai yang bersangat yang berkelai kabut itu. Hatta harabuna. Serai siapa setara nak? Hatta harabu. Hingga lari oleh mereka itu al-musyrikun. Lari, pakat lari. Lari berkenal. Lari kaki dua nampak so lari bertabur di antara mereka saat ni. Lari itu setengah nak. Ma baina maktulin. Bagi di antara yang dikena bunuh. Tengah-tengah dok lari itu kena bunuh. Orang Islam pacung tekak. Orang Islam panuh. Orang Islam tikai. Setengah tu. Tengah-tengah dok lari itu kena bunuh. Wa maksurin dan tengah-tengah lagi tak ada kena bunuh, yakni diigat dan ditawan lagi pula dikilasikukan akan dia. Setengah-setengah tu orang panggil tengah-tengah duk lari dengan sebab kontak Islam, dengan sebab tentera Islam tu serai, maka mereka tu kena bunuh, dicicir, ditikai, dipacu tekak, dan setengah-setengah tu ditawan ataupun dikilasikukan akan dia. Belah-belah duk perang wah, tak tekak utuh. Kena ada gerak tikai. Kadang ada panah piah kena. Mati celah-celah tu. Tengah-tengah tak ada lari, tak ada kena bunuh. Maka ditawar, diigat, dikilasiku oleh orang-orang Islam. Deh. Kemudian, wangkutilal hatamu. Dan dibunuh akan al-hatam. Deh, dibunuh. Lepas pada serai oleh tentera-tentera Islam akan tentera kafir. Daripada askar kafir. Lepas pada tu hak setengah tu lari, hak setengah saat ni kena igat, kena tawar. Lepas tu wa qutilal hatamu sanusi, dan pula dibunuhkan akan al-hatam. Summa qasada, kama dia menujulah ia. Deh. Selepas daripada serai, tengah tu kena bunuh, dan setengah saat ni tu kena tawar, dan pula dibunuhkan, dipacungkan akan al-hatam. Thumma qasada, kama dia menujulah ia. Dah. Ia siapa dia? Yakni kita kata menuju tu alat lah. Falahum, maka sabiklah bagi mereka itu daraini, dua negeri. Sabiklah bagi mereka itu daraini. Dah. Maka menujulah ia. Lepas tu falahum bagi mereka itu, bagi al-muslimin daraini.
thumma qasada, kama dia menujulah ia al-ala dan tentera-tentera Islam yang dibunuhkan orang-orang kafir dan ditawai. Lepas pada tu dibunuhkan Hatam, kama dia menujulah bagi siapa? Bagi Alak. Alak pun tuju. Menghadap ping. Falahum, maka sabik bagi mereka itu selepas mereka menuju saat ni lepas bunuh Hatam, lah serahkan tentera kafir, patu igak setengah-setengah. Dah kosak bangga sabik bagi mereka itu kau dia. Daraini, dua negeri. Mana dua negeri? Tengok. Jaziratin fil Khaliji al-Farisi. Yang pertama mereka saat itu terdapat satu jazirah, yakni negeri yang dilikungkan oleh laut-laut pasir ataupun laut-laut laut air dah. Kita kata jazirah ni mana tu negeri yang dilikungkan akan dia oleh laut. Mereka dapat tika ni dua negeri. Yang pertama negeri jazirah, yakni yang ada pada Khalij. Yang ada pada Khalid Al-Farisi, sebelah balik Faris. Lagi pula jazirah ni qaribatin min sawahilil Bahrain, yang dekatlah ia, yang hampir ia daripada laut-laut pasir bagi Al-Bahrain, bagi dua negara, bagi laut-laut pasir bagi Bahrain. Jadi ketika ni apabila diserahkan tentera kafir, kem bagi kafir, askar bagi kafir, mereka setengah-setengah tu lagi ketika mabuk pening diserahkan oleh orang Islam, tengah mereka tu dikena bunuh, dicicir, dipacung, tengah mereka tu ditawai dan dibunuhkan Hatam, maka orang Islam pun dan Alak pun menuju, maka sabit bagi orang Islam dua negeri. Yang pertama Jazirah fil Khalid, yang keduanya laut-laut pasir daripada Al-Bahrain, dua negeri ni. Lepas dah tu fa'abbara khalfahum al-muslimun khawdan, maka mentakbir, mengibarat dia Alak dah ada bangun dia dah. Fa'abbara khalfahum, maka mentakbir, mentutu khalfahum, di belakang mereka itu, di belakang bagi al-musyrikin al-muslimun, oleh orang-orang Islam. Khawdan, kerana nak mengarungi kepada seringnya. Adab kecek gi marilah orang Islam selepas daripada orang Fisan itu, maka orang-orang Islam duk kecek gi mari nah selepas pada serang mereka, selepas pada bunuh mereka, wa qataluhum hunak, dan telah menyerangilah mereka itu gi mari, telah serang menyerangi hum akan mereka itu akan al-musyrikin hunaka, di sana no, ai fi jaziratin fil Khalid, yakni pada jazirah laut gawa, orang panggil negeri yang dilikungkan oleh laksani di sana, ai gawa hunaka ai fi jaziratin fil Khalid. Mereka duk kecek lepas pada tu, bakal duk kecek ufuk kita saat ni dah. Jadi malam tu perai. Lepas pada kita perai, kita berhenti betul tu. Lepas dah kita berhenti, malam tu dengarkan suara. Kita dengar suara tu sebab kita boleh benih. Suara apa? Suara fok ni duk riuh. Suara fok ni duk geger. Suara fok ni duk bertabur dan selarak tabur. Kita tengok hatta risik-risik tentera, risik-risik oleh mata gelap mukhabarat bagi Islam. Royak katanya dapat berita kata mereka duk mabuk, duk pening. Lepas tu tentera Islam pun serai. Duk royak cerita sana tu. Fazafaru bihim, maka dapat beruntung mereka itu al-muslimun bihim ay bil musyrikin. Dapat maka ketika tu dapat beruntung sangat, boleh rapah tu rapah ni, orang panggil rapahkan harta ghanimah, rapah macam-macam selepas daripada fok kafir saat itu. Dia lari daripada kontak dia, lari pada camp dia. Wa aksaru fihim al-qatla, dan banyaklah mereka itu al-muslimun fihim, pada mereka itu pada al-musyrikin al-qatla, akan perbunuhan. Malah tu banyak sangat perbunuhan. Dibunuh, setengah kena bunuh, setengah kena cicir, setengah kena pacu tekak, setengah kena igak, setengah kena ikat, setengah kena tawai, dan setengah kena kilas siku, macam-macam weh. Malah tu banyak sangat timbul perbunuhan. Dah lepas dah tu summa arsalal ala, kemudian mengutuhlah oleh Alak ila Abi Bakrin, klik kepada Abi Bakar di Madinah. Kemudian Alak pun utuh pergi pada Abu Bakar. Royak kata kan utuh satu gapo wakil ataupun utuh satu utusan pergi klik kepada Madinah, klik royak pada Abu Bakar. Royak kata kan bihazal fathil mubin, dengan ini pembukaan yang nyata ia. Jadi seolah kata inilah sebagai
pembukaan, sebagai fathun mubin, sebagai pembukaan yang amat nyata, yang teranglah ia. Mana? Yakni yang dibawakan oleh Allah. Allah ini yang dititah oleh Abu Bakar, gi kepada Yamamah, dia serahkan Al-Hattam sekali dengan puak-puak dia, kumpulan dia, maka dikalahkan akan mereka itu, maka terdapat dua negeri. Yang pertama negerinya ialah dikata Jazirah fil Khalij, yang keduanya Sawahilil Bahraini, yakni laut-laut pasir daripada negeri Bahrain dititah, diperintahkan oleh orang Islam. Maka ketika ni dapat beruntung salah orang-orang Islam, maka berita ni siapa kepada Abu Bakar di Madinah sana. Habis kat tu. Khabaru Umman, ini satu cerita bagi Umman. Apa cerita Umman? Umman, baca Umman. Kita tulis itu. Zaidi. Negara kan? Khabaru Umman, ini Sanusi. Gila lagi, boleh 3 trik ke? Pasal muka. Khabaru Umman. Ai hadha khabaru Umman. Ini ialah satu cerita bagi Umman. Baca ai bidammil aini. Baca dengan dhammah ain. Umman ni orang panggil apa? Dinamakan dia satu negeri yang duk mendekati bagi Yaman. Wah dah. Muni murad dengan Umman. Kalau kita pergi baca Amman, Amman. Kelimah tu lah ya, tapi ubah baris sikit. Kalau kita baca Umman, ini satu negara, satu negeri yang mendekati dengan Yaman. Tapi kalau kita pergi baca Amman, bifathil ain, dengan fathah ain, hak tu ibu kota bagi Urdun dan Jordan. Hak tu dia panggil mengeluang bagi Jordan. Baca molek tu. Silap sikit tu, Umman dengan Amman. Kalau sebut tu Umman, ini negara yang mendekati bagi Yaman. Kalau kita pergi baca Amman, itu ibu kota bagi negeri Urdun. Kita. Khabaru Umman, ini satu cerita bagi Umman. Lamma aslama ahlu Umman. Tak kalau telah memeluk Islam, telah masuk Islam oleh ahli Umman. Oleh orang-orang di Umman, yakni negeri yang berhampiran, yang mendekati bagi Yaman, masuk Islam. Dah masuk Islam, memeluk Islam bila? Aslama fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada ketika hidup Nabi lagi. Dah, yakni pada ketika hidup Nabi tu, makna kata orang-orang Umman ni masuk Islam, memeluk Islam. Lepas pada tu walla alaihim, mentitahlah ia Nabi alaihim, ke atas mereka itu, ke atas ahli Umman. Nabi pun titah. Apabila tahu kata ahli Umman tu masuk Islam, memeluk Islam, pada waktu Nabi saat itu hidup, pada waktu Nabi itu hidup lagi, maka Nabi mentitah, nah di atas mereka itu, di atas ahli Yaman, ahli Umman, suruh jaga mereka itu, nah suruh seru mereka itu, royak mereka itu, ajar mereka itu. Nabi latih, Nabi titah, apa? 2 orang. Al-Akhawaini, akan 2 saudara. Sebab ahli Umman tu ya baru Islam, maka ya baru Islam, ya tak mana-mana lah Islam supaya orang mu'allah. Orang mu'allah daripada Jawab Tat ataupun Jawab Chiang Mai. Lepas tu masuk Islam mah kita. Maka kena hatalah Tok Guru dia ajarkan Islam pada dia kerana dia baru Islam. Maka ketika ahli Umman baru masuk Islam, memeluk Islam, maka Nabi kita 2 orang daripada 2 saudara untuk pergi mengajarkan mereka itu tentang Islam mereka. 2 saudara. Siapa dia 2 saudara? Jaifaran. Yang pertama kena Jaifar. Dah. Wa Abdan. Yang keduanya Abdan. Abdu. Pertama hatakan Jaifar dengan Abdu. Maka 2 orang ni 2 saudara. Maka dia Islam lama dah. Maka Nabi hantar pergi pada ahli Umman untuk mengajarkan ahli Umman tentang Islam. Wah itu. Nabi hantar apa? Nabi cerita apa? 2 orang saudara ni untuk pergi hajarkan Islam kepada ahli Umman. Siapa dia Jaifaran wa Abdani? Abdu ni Ibnayil Julanda, ialah 2 anak bagi Julanda. Dah. 2 anak bagi Julanda, lagi 3 trik dah. 2 anak bagi Julanda dah. Wa kana yusamil Julanda fil jahiliyah Zutajilaqitun ibnu Malikin al-Azdari min ru'asa Umman. Sekat tu dulu mereka kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pula dah. Dia katanya wa imma urfiyatun. Hakikat tu urfiyah. Salah tahu wa imma urfiyatun.
wa imma haqiqatun urfiyah. Ilmu hakikat tu dikatakan hakikat yang bahasa uruf. Apa yang bahasa uruf? Yakni bahasa kebanyakan daripada ulama-ulama ramai dan orang ramai kata begini. Tapi lorak baik lain. Tapi kebanyakan orang duk kecek lah ni. Sebut kata nah. Sebut kata apa dia? Sebut kata ad-dabah tu li zawatil arba'i tu hak bagi uruf. Adapun kalau kita kira pada lorak, pada bahasa Arab yang dihantar oleh orang Arab, ialah kullu man yadibbu 'alal ardi. Tiap-tiap barang yang berjalan mengangkut di atas muka bumi. Tengok. Tapi tengok uruf ramai dia pakai gini. Wahia dan iyo al-haqiqatul urfiyah. Hakikat urfiyah. Hakikat kebanyakan orang ramai. Pakai. Allati wada'aha ahlul urfi. Yang menghantar akan dia akan al-haqiqatul urfiyah. Ahlul urfi. Oleh ahli uruf. Oleh kebanyakan dan ramai daripada manusia hatta begini. Bukan orang Arab tapi kebanyakan daripada ulama sendiri kebanyakan kecek lah ni. Tapi bukan syarat. Kebanyakan ramai. Mana ahlul urfi al-ami yang kebanyakan ia ahli uruf. Daripada kebanyakan uruf ia kata bagaimana? Kadabbati seperti lapad dabah. Lapad dabah ni halan kauniha hal keadaan lapad dabah ni maudu'atan dihata akan dia akan dabah li zawatil arba'i bagi ada binatang-binatang yang mempunyai 4 kaki. Asalnya kalau sebut kata dabah ni binatang duk mengangkut atas bumi. Masuk kita duk mengangkut atas bumi tak kira kaki 4 kaki 2 masuk dalam dabah lah kau. Kalau kira lorak Kalau kita kira lorak asal orang arah atas sebut kata dabah, tiap-tiap baris duk mengangkut atas bumi. Kita kaki 2 mengangkut atas bumi, lembu mengangkut atas bumi, kambing mengangkut atas bumi, ayam masuk atas bumi umum. Tapi sebut kata nabi binatang yang mempunyai 4 kaki, kita tergamar mana 4 kaki? Kambing, lembu, kebah, himar, barah ni 4 kaki. Pak kita tak masuk dalam dabah sebab kita tak ada 4 kaki, 2 kaki ya. Hak ni di atas ahli uruf. Tengok. Wahia dan iyo ad-dabbatu ni. Ad-dabbah ni. Wahia dan iyo ad-dabbah fil lughati. Ai hala kauniha musta'malatan fil lughati. Hal kada dabah yang diistiqmal digunakan dia pada logatnya. Gapo dia weh? Kullu ma, baca molek. Kullu ma ialah tiap-tiap barang, tiap-tiap binatang. Siapa weh? Yadibbu yang duk berngakolah ia ma ala wajhil ardi di atas muka bumi ini. Maka ni umum lagi. Kalau sebut kata tiap-tiap binatang duk mengangkut atas bumi, masuk kita manusia, masuk ayam, masuk itik, masuk kambing, masuk lembu. Kalau sebut kata binatang 4 kaki, masuk 4 kaki, 2 kaki tak masuk. Ular tak masuk. Tapi kalau kita pakai kata, kalau sebut ad-dabah, kita pakai dari segi ahli logat. Pakai dari segi ahli logat yang dihantarkan oleh orang Arab. Masuk habis, kita masuk binatang mengangkut atas bumi. Ular duk mengangkut dengan perut ia. Tak ada kaki, tapi mengangkut. Orang panggil masuk dalam dabah. Tapi kalau kita pakai latafad dabah, kita pakai pada hakikat urfiyah, ia tak termasuk ular, tak masuk keking, tak masuknya lipai. Sebab lipai dan ular tu bukan kaki pak. Deh. Kama dianya au ahlul urfil khasi ataupun hakikat urfiyah yang dihantarkan oleh al-uruf. Uruf mana? Uruf yang khas. Ahlul urfil khasi yakni ahli uruf yang khas. Adapun ahlul urfil ami masuk belaka orang ramai, masuk ilmu nahung, tuk sorah, tuk po semua, tuk balarah, lagi pula daripada tuk mustalah hadis masuk belaka. Yang ramai kebanyakan manusia ta adabah li zawatil arba'i. Dan pula yang ada ahli uruf yang ramai juga, tapi yang khas yang tentu daripada ulama-ulama nahung saja. Mana tengok? Kal fa'ili seperti fa'il. Seperti fa'il ni gapo dia weh? Lil ismil ma'rufi halan kaunihi musta'malan. Hal kada fa'il saat ni diistiqmal lil ismil ma'ruf
bagi ising yang dikenali akan dia dan dilatasi akan dia. Mana ising yang ma'ruf? Sebut kata fa'il huwal ismul marfu' al-mazkuru qablahu fi'luhu. Hak tu dia panggil ising yang dikenali. Sebut kata fa'il. Fa'il ni ke apa? Asal kalau kita sebut kata fa'il ke apa? Pada logat. Pada bahasa Arab, logat Arab yang dihantar oleh orang Arab sebut kata fa'il. Man awjadal fi'lah. Mereka yang menimbulkan perbuatan. Tak ada kira isim marfu' tak marfu'. Asal tak orang ni, dia khijak satu pekerjaan. Dia khijak satu perbuatan. Dia buatkan hadas, buatkan satu khijak. Orang panggil fa'il. Tak pasti dia tu isim marfu' tak marfu'. Jangan sabit belum pada dia saat ni. Daripada dia belum pada dia tunai. Fi'il dia tak fi'il. Tak ada kira. Asal sebut kata pada logat yang dihantarkan oleh orang Arab sebut kata al-fa'il huwa man awjadal fi'la. Mereka yang mengadakan perbuatan. Patut dia faham pada situ. Mereka yang mengada perbuatan pada hakiki siapa dia? Pada hakikatnya siapa dia buat perbuatan ni? Ialah Allah Ta'ala saja. Nampak kita duk gerak, Allah juga. Nampak kita duk berguing, Allah juga. Nampak duk berjalin, Allah Ta'ala. Nampak duk kelip mata, Allah. Hakikat. Mu'assir wahid saja. Tapi kalau kita kira pada majak, ini perbuatan kita. Ini kita buat menimbul perbuatan pergi kalah tulis. Perbuatan. Ini pada majas. Nah, umum. Kemudian kata al-fa'il ismil ma'ruf ni indan nuhati di sisi ulama nahwu. Tengok. Jadi hakikat kita tu bik kepada mana? Tengok. Jadi masalah kita ada bercara masalah apa dia? Yakni hakikat. Tengok. Kalau hakikat apa makna kalau hakikat? Tengok. Kalamul haqiqati yakni kalau hakikat, kalau kebenaran. Lafaz kebenaran. Lagu mana dihantarkan oleh orang Arab, lagu mana dihantarkan oleh Allah, lagu mana hantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok situ baik kalam hakikat ni bercara dalam usul fiqh. Bukan bercara di dalam nahwu, bukan bercara dalam mustalah. Ni kalau bercara dalam usul fiqh. Kalau cara dalam nahwu sebut kata kalam huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tu kalau hak duk bahas di dalam ilmu nahwu. Kalau itu kena berlafaz, saat itu kena melekat di atas huruf hijaiyah. Huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lagi pula kalam tu kena berlafaz, sebut berlafaz kena lekat huruf ngeja. Huruf kita nak ngeja alif, ba, ta saja. Baru nak panggil kalam di segi ilmu nahwu. Dan kalau itu kena murakkab, kena bersusun, kena berkapur. Zaidun qa'imun qama Muhammadun. Masalah tu kalau hak dok bicara bahasa di dalam ilmu nahwu. Adapun kalau di segi ilmu usul fiqh, ia tubik kepada tiga. Ada kalau saat ni tu kedua, kalam hakikat, kalam majaz. Dan kalau hakikat tubik pula pada tiga. Ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyah, ada hakikat urfiyah. Tengok molek. Orang panggil kalau lagu ni benar. Sunguti, benar. Mana? Fal awwal huwa haqiqatun lughawiyatun. Yakni hakikat kebenaran yang bahasa logat. Yang dihantarkan dia oleh orang-orang Arab. Arab sendiri kecek ni. Kalau kita pergi negeri Arab, kita cuba perhati tanya Arab sendiri. Tak apa. Nah, Arab je royak sebab luah dia, okay? Bahasa dia. Ni fok-fok dia hantar mana? Iaitu kalam yang dihantar oleh ahli logat. Yakni orang Arab hantar sendiri. Mana? Kal asadi seperti singa. Kemudian singa tu hantar bagi orang rasa sebut kata singa ke apa? Lil hayawanil muftarisi. Makna kata sebut kata al-asadi, orang Arab ia hantar kata al-asad ni untuk kumpulan binatang-binatang yang buah. Maka al-asadi termasuk dalam kumpulan binatang yang buah. Supaya kita tahu. Ni. Supaya al-fil. Ni al-fil. Al-fil ialah gajah. Li hayawani muftari juga ni. Binatang-binatang yang buah. Sebut kata binatang yang buah ni banyak. Ada gajah, ada ular, daripada singa, daripada rimau, daripada gau lagi banyak. Kemudian dia sebut kata al-asadu, maka Arab bilanya dia ni termasuk dalam makna binatang-binatang yang buah. Tapi kita kata wa ammal asadu, dan ada pun bermula asad. Kemudian asad kita ni li rajulin syuja'in. Dihantar bagi seorang laki-laki yang berani. Misalnya dia ni berani berdoa. Berani dia tu dibanding, ditasbih, diserupa dengan seekor singa. Tak kira siapa. Dia nak tapa, ya tapa. Dia nak tibuk, ya tibuk. Dia nak godek, ya godek. Dia kecek tak banyak. Maka dia mau gelar di kampung tu. Supa singa.
Kadang-kadang dia mau keceknya. Nah, supaya rajulun asadun. Misalnya kecek. Ni orang panggil tasbih balik. Rajulun asadun. Oh, bermula laki-laki tu asadun. Ya singa dah. Nak ayat kata berani berdoa dia tu singa. Kama dia nak kata pada pihak berani dia tu dah. Supaya dengan singa. Maka apabila kuat berdoa berani dia, maka asalnya tasbih dia supaya singa. Dia musyabah, singa tu musyabah pi. Tapi nak kata supaya berdoa, baikkan berdoa, dikatakan laki-laki tu singa. Kama dia apabila asadu dihantarkan bagi laki-laki yang berani, fahuwa majazun. Hak ni dikatakan majaz. Ni orang pak tak panggil kalau hakikat, tak panggil kalau kebenaran. Ni kalau penyemih. Supaya kita ada nak asadun fil baiti. Bermula singa itu di dalam rumah. Singa dalam rumah. Tengok pak, tak ada siapa yang baru ni masuk dalam rumah tu. Maka orang panggil di sini singa sungguh ke? Jawab kata bukan singa sungguh. Kalau singa sungguh, orang seka buta tak ada dalam rumah tu. Tapi orang panggil asadun tu, orang panggil asalnya satu orang laki-laki yang berani berdoa, dia mau gelar dia asadun, asad, singa. Deh. Apabila dia singa supaya Sayyidina Umar Ibn Khattab, Nabi gelarkan Abu Hafsin, bapak singa. Sebab satu hadis an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sami'a agak yaqulu. Hadis Nabi mula-mula daripada hadis Arba'in. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Nabi gelarkan Umar, nak kata berani berdoa Umar. Dok nak pacung tekak ke mata. Dok nak pacung kafir mata. Maka dibandingkan dia bapak singa. Nabi gelarkan Umar bapak singa. Tu dia panggil pada logat asalnya lil hayawanil muftarih. Tapi apabila kita ambilkan singa ni, kita guna di seorang laki-laki, hak ni berlaku di atas kalam penyemih, bukan hakikat. Yang kedua, hakikat syar'iyah. Hak ni syarak sendiri. Tuhan diri guna lapan ni asalnya logat hatta bagi muka lain, tapi Tuhan gi pakai gi paling makna lain. Mana tengok? Iaitu suatu lafaz yang dihantar maknanya oleh syarak sendiri. Allah sendiri ataupun Nabi sendiri mana? Kassalati lil hayatil maksusah. Seperti semaya hatta bagi kalakuan bentuknya yang ketentuan. Mana? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Maka syarak sendiri pakata as-salah kalakuan yang ketentuan. Mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Allahu Akbar. Ini orang panggil kalakuannya tu. Maka as-salah pakai makna baik ni. Siapa dia? Syarak sendiri. Allah Ta'ala sendiri pakai. Tapi kalau kita klik pulang pergi pada logat, kepada ahli logat, pada ahli Arab, ataupun pada orang Arab, maka sebut as-salah ialah kena kepada doa li khairin, ataupun doa bi khair. Yang ni minta dengan kebaikan. Minta lah apa-apa dengan kebaikan. Sebab itulah Imam Malik sendiri tengok. Walizalika, kerana dimainkan itu, dimainkan apa as-salah lid doa bi khair, yakni minta berdoa dengan kebaikan. Annal imama malikun, bahasanya Imam Malik, annal imama malikan, bahasa Imam Malik ni rahimahullahu ta'ala, yang merahmatikan dia oleh Allah, ada membilang ia Imam Malik, membilang Imam Malik salatal janazati. Imam Malik di sisi dia, bila, ya kira, ya hitung semaya janazah, semaya mayat ni. Ya katakan doaan. Dia bila kata doa. Kemudian apabila Imam Malik ya bila kata masalah as-salah, salatul janazah, ya tak panggil semaya semacam semaya fardu. Ya panggil semaya janazah ialah doa. Kemudian doa bidunil wudu, dengan tanpa wudu. Tak ambil semaya tak apa. Tak ambil semaya pun tak ada apa. Fayajuzu indah, haruh di sisinya. Sebab tu kalau kita ngajinya dengan orang kampung biasa, kita pun ngaji ni. Khas bagi kita. Kemudian kita misalnya gitu, pergi maya-maya. Patutnya kita jatuh asmaya. Demo ramai pakai nak semaya, nak tunggu kita sore tak padah. Maka kita taklid kepada kau bagi Imam Malik kata, aku nak berdoa ni. Imam Malik kata doa. Tak ambil asmaya, tak ada apa doa. Bukan asmaya. Dia sebut asmaya, kena ambil asmaya. Tapi kita niat tahu aku ikut dan taklid bagi Imam Malik kata, salatul janazah ni ialah doa. Nah, kita masuk asmaya dengan tidak ada asmaya. Tapi nak royak ke kapung ada tak boleh, nak menjadi masalah.
Ni masalah khilaf. Syafi'i tak boleh semaya janazah, ialah kena ada wuduk semati, semaya kebiasaan. Tapi Imam Malik kata doa. Di sisi dia i'tikad pegangi ya doa. Kalau kita tak ambil asmaya pun sah di sisi Imam Malik. Nah. Dia pegang doa. Deh. Patu hakikat urfiyah. Mana hakikat urfiyah? Yakni amatun mislud dabah li zawatil arba'i. Amah ni hakikat urfiyah kebanyakan pada ulama nahu, ulama sorah, ulama mantik, ulama bayek, ulama tu, ulama ni dah. Semua katanya sebut kata adabah hatta bagi binatang mempunyai 4 kaki. Sebut kata binatang punya 4 kaki, sebut kata lafaz adabah, maka uruf kebanyakan manusia ramai istiqmah maknanya binatang 4 kaki. Tiada masuk kita manusia, tetapi kita sila kepada mana ahli logah, maka kullu ma yadibu ala wajhil ardi, maka masuk kita. Masuk ular, masuk lipai, masuk cedung, masuknya tokar, masuknya kawa, cedung, tokar, lagi pula karung, masuk akak. Kalau kita klik kepada ahli logak, tapi kalau kita tengok pada uruf, uruf yang ramai, dia kata masalah binatang 4 kaki saja disebut kata adabah. Dah. Kalau kita tilik kepada uruf khas mana? Seperti lafaz al-fa'il. Hatta bagi isim yang dikenali. Isim yang dima'ruf mana? Indan nuhah. Wa huwa al-ismul marfu'ul mazkuru qabla fi'lu. Ialah isim yang dafu' yang bagi depan. Lagi pula disebut sebelum daripadanya. Ialah akan fi'ilnya. Bi khilafi ahli lughah. Bersalah bagi ahli lughah. Sebut kata ahli lughah, sebut kata al-fa'il. Fa innal fa'ila huwa man awjadal fi'la. Ialah mereka yang mengada perbuatan. Tak masuk, ni masuk belakang. Sama ada isim marfu' tak isim marfu', asal dia menimbul perbuatan panggil fa'il. Tak ada kira isim marfu', tak ada mendului depan dia fi'il, tak ada kira. Nah, maka dipanggilkan apa dia? Dipanggilkan fa'il belakang. Kita tengok lagi weh. Alhamdulillah. Wa hadza taqsimu, dan bermula ini bahagia. Bahagia daripada hakikat syar'iyah dan hakikat urfiyah ni. Innama yatamasya, sesungguh berjalan ia dan berlari ia. Baca yatamasya gitu. Wa hadza taqsimu, dan bermula ini bahagia ni. Innama yatamasya, sesungguh berjalan ia dan berlari ia. Berjalan ia alal qawli tsani, di atas perkataan yang kedua. Mana perkataan kedua? Yakni murad dengan hakikat, yakni hakikat syar'iyyah. Nah, dah. Terkepada tak ada tersilah dan tidak tilik dan tidak pandai putus tilik daripada hakikat lughawiyah. Berlaku di atas kaum yang kedua fi ta'rifil haqiqah, pada ta'rif bagi hakikat, yakni pada mengenali bagi kala hakikat, tilik kepada ta'rif yang kedua, iaitu allati wada'aha asy-syar'u, yang hatta akan dia oleh ahli syara' ataupun syara'. Nah, maka kita tilik pada ta'rif yang kedua hakikat, maka tak masuklah hakikat lughawiyah. Tengok, fi ta'rifil haqiqah dunal awal, fa innahu, maka sesungguh bahwasanya al-qaul ats-tsani, yakni perkataan yang kedua, yakni allati wada'aha asy-syar'u, yang hatta akan hakikat sani oleh syara', maka kita tak ada tilik, putus tilik daripada hakikat lughawiyah. Kita putus tilik daripada ahli lughah kata. Kemudian kalau kita tilik kepada ta'rif yang kedua, perkataan kedua, fa innahu, maka bahwasanya al-qaul ats-tsani mabniyun, terbinolah ia, dibino akan dia, diperlaku akan dia, ala nafyi ma'ada al-haqiqatal lughawiyah, di atas nak menafi dan nak menolak. Ma'ada, barang yang melaini ia, barang melaini al-haqiqatal lughawiyah, nak menafi akan barang hak dok melaini lah ia akan hakikat lughawiyah. Jadi di sini musannif kita tengok musannif kita nak pakai hakikat, yakni hakikat syar'iyyah. Jadi makna musannif kita memperlakukan dan menjalani di atas perkataan yang kedua. Jadi sebut kata hakikat tu ada 3. Ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyyah, ada hakikat urfiyah. Tapi nampak musannif kita nak berat sebelah balik hakikat syar'iyyah. Dah. Lepas tu nak menolakkan barang melaini daripada hakikat lughawiyah. Tengok lagi. Fal alfazu asy-syar'iyyatu,
maka bermula segala lafaz-lafaz asy-syar'iyyatu ay al-mansubatu ila syar'i, yang dibahasa akan dia kepada syarak. Segala lafaz-lafaz yang dibahasa pada syarak, asal pada logat makna lain, tapi dipakai pada syarak makna lain. Dia musamma yang lain di antara syarak dengan ahli logat. Kamu ada segala lafaz-lafaz bahasa syarak ni, kas-salati kainatun wasabitatun, adalah ia lafaz yang bahasa syarak ni, kas-salati, seperti lafaz as-salah. Lafaz as-salah ni makna syarak sudah pakai, syarak sudah istimal dengan makna lil hayatil maksusah, yakni bentuk ke kelakuan yang tertentu, yakni aqwalun wa af'alun. Adapun ahli logat lain mana ad-du'a bi khair, yakni berdoa dengan kebajikan, wal haji, dan pula haji. Sebut kita al-haji, kalau pada logat mana? Mana al-qasdu. Logat mana al-qasdu. Tapi kalau sebut kata haji pada istilah, yakni pada syarak, yakni kita pergi ke Mekah, kita kena wukuf di pada Arafah, dan kita kena mabit di Muzdalifah, dan kita kena mendiami, yakni di Mina 3 hari, lepas pada tu tawahkan ifadah. Faham tak? Jadi kalau kita tilik kepada logat al-hajju dengan al-qasdu, yakni seorang tu menuju nak pergi kepada al-Baitullah, menuju pergi pada Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Tapi kalau kita tengok masalah Al-Hajj pada istilah, ialah pertama sekali Nabi kata dalam hadis, Al-Hajju Arafatu, bermula buat haji ialah Arafah. Apa makna ulama takwil pada hadis Al-Hajju Arafah? Yakni min a'zami arkanil haji Arafatu, sebesar-besar daripada rukun haji ialah wukuf di pada Arafah. Sebab tu haji kalau kita tak sepenuh tak wukuf, makna haji kita kena bayar hutang. Kena bayar hutang. Bukan bayar kambing, nak bayar hutang. Sebab tu makna katanya kalau siapa dia tak wukuf di pada Arafah, dikira ke haji dia tak sah. Kalau masalah dia tak ada tawaf ifadah, hak tu orang panggil tak sudah haji. Kalau dia tak boleh duduk di Mina, tak boleh pergi melotah, dia boleh bayar dah, boleh upah orang, lepas tu bayar dah. Dan kita mana kata kalau dia tak pergi tak rok dah demi sakit pun ni, nak pergi melotah tak boleh. Apabila tak boleh nak melotah, maka ketika tu dia boleh ganti dengan bayar dah. Tapi kalau tak wukuf di pada Arafah, haji dia kira kata tak sah. Ni orang panggil syarak, kata al-haji maknanya wukuf Arafata, lagi pula mabit Muzdalifata, mabit di Mina. Hatu murad pada syarak. Tengok lagi. Wa nahwihima, dan seumpama bagi kedua, bagi lafaz as-salah wal haji. Wal urfiyati, dah jangan ada wal urfiyatu. Takdir ni. Fal alfazu al urfiyatu, maka bermula segala lafaz-lafaz yang dihantarkan dia sepada uruh, yakni uruh tu ada dua, ada uruh am, uruh kebanyakan, ada uruh khas seperti kanak ki ilmu nahwu saja, atuk seorang saja masalah. Kadabbati, seperti dabah. Bermula lafaz yang bahasa apa? Yang bahasa urfiyah, kemudian seumpama lafaz dabah. Majazun indahu, ialah majaz di sisi nyoneh. Di sisi gawa. Di sisi gawa. Kalau sebut kata dabah li zawaj li zawi gawa. Sebut kata adabah li zawatil arba'i, hak ni hakikat di segi urfiyah. Tapi majazun indahu, majaz di sisinya, di sisi ahli lughati. Kalau kita di segi ahli logat, maka hak ning dinamo kata majaz. Kalau tilik silang kepada uruf, maka adabah li zawatil arba'i, hak ning hakikat di segi kebanyakan orang ramai. Tapi kalau tilik klik pada logat, hak ni panggil majaz. Sebab majaz ke mana? Sebab kata ahli logat, orang-orang Arab, hatta adabah ialah kullu man yadibbu ala wajil ardi. Tiap-tiap barang, tiap-tiap binatang duk mengangkat atas bumi. Tak kira 4 kaki, 2 kaki. Tapi kalau kita tengok pada uruf, panggil hakikat. Tilik kepada logat, nama majaz. Faham tak? Tilik pada majaz,
tilik kepada huruf, hak ni dia panggil lah adabah li zawatil arba'i, hak ni hakikat di segi huruf. Tapi kalau tilik sila kepada ahli logat, hak tu dia panggil majazun. Sebab apa? Sebab ahli logat kata kullu ma yadibbu ala wajhil ardi. Lagi. Wa fi isbatil musannifi, dan sabit pada mengisbat dan menetap oleh musannif lil haqiqati syar'iyyati, bagi kala hakikat syarak, wal urfiyati, dan hakikat bagi uruf ini, dalilun, ialah suatu dalil. Dalilun tu mubtada muakhar tu, fi isbatil musannif ialah mubtada ke khabar muqaddam. Fi isbatil musannifi khabar muqaddam, dalilun mubtada muakhar. Tadi kala wa fi isbatil musannifi, dan menyabit dan menetap menegak oleh musannif lil al-haqiqata, lil haqiqati syar'iyyati, bagi hakikat syar'iyyah, wal urfiyati, dan urfiyah, dalilun, ialah satu dalil. Dalil ke? Ala ikhtiyaril qawli tsani, di atas memilih oleh musannif akan qaul yang kedua. Jadi sebut kata kala hakikat, maka musannif kita nampak dengung-dengungnya duk berat sebelah balik al-haqiqatu al-syar'iyyatu. Musannif kita tak ada nampak nak pergi ke mana, tak ada nak pergi nak mana kepada al-haqiqatul lughawiyyah ataupun al-haqiqatu urfiyah, nak pergi kepada kepada ikhtiyaril qauli tsani, mana ialah kepada al-haqiqatu asy-syar'iyyatu. Berat itu nampak musannif kita nak berat, nak pakai sebut atas hakikat, yang ni hakikat syar'iyyah. Bukan hakikat tu terhati pada tiga, hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyyah, hakikat urfiyah. Tapi nampak musannif duk berat sebelah oleh hakikat syar'iyyah. Sekadar tu mari kata wallahu a'lam.